Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat balik meninggalkan Dubai, Emirat Arab Bersatu setelah selesai menghadiri sidang kemuncak Kerajaan Dunia 2022, The World Government Summit 2022 dan lawatan ke Expo 2020 Dubai. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat meninggalkan tempat persemayaman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Bihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Semasa keberangkatan kerja ke Dubai, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menggunakan titah ucap tama pada sidang kemuncak Kerajaan Dunia 2022. Mengadakan majlis perjumpaan bersama His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates and Ruler of Dubai, dan melawat Expo 2020 Dubai. Berada di lapangan terbang bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Tuan Yang Terutama Suhail Muhammad Al-Mazrui, Menteri Tenaga dan Infrastruktur Emirat Arab Bersatu dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Emirat Arab Bersatu. I was with Shell. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perintah bagi Yang Mulia Dayang Hajah Anifah binti Haji Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Biro Kawalan Narkotik, dilantik sebagai Pengarah Biro Mencegah Rasuah. Berkuat kuasa mulai hari Jumaat 29 hari bulan Syakban 1443 bersamaan 1 hari bulan April 2022. Penyertaan negara Brunei Darussalam ke Expo 2020 Dubai memberi peluang bagi produk-produk tempatan menembusi pasaran baharu antarabangsa, khususnya pasaran Emirat Arab Bersatu. Dengan tema Brunei Darussalam 2035, Bridging to the Future, Pavilion Negara Brunei Darussalam mengetengahkan pencapaian negara dalam sektor utama termasuk ekonomi, sosial dan budaya. Pavilion yang turut mempamerkan adat resam dan tradisi Brunei, perkembangan dan kemajuan negara serta aspirasi wawasan Brunei 2035 terbukti mendapat sambutan yang menggalakkan apabila telah menerima lebih 680,000 pengunjung. Pavilion Negara Brunei Darussalam juga menempatkan ruang penjualan bagi lebih 150 produk tempatan. Tujuannya adalah untuk to find partnerships and collaborations for business opportunities. We are using the platform of Expo 2020 ANE also to showcase negara Brunei Darussalam as what it's recognized for, which is a board of peace.
Basically, we try to use the different shape and sizes of bunga simpur. We try to use the shadows atau in the morning it's completely different than in the afternoon and in the evening. So I think that's one of the key features lah for the pavilion itself. Sebanyak 22 perusahaan mikro kecil dan sederhana dari Brunei mengikut serta bagi produk-produk mereka to be showcased and sold di retail zone Pavilion Negara Brunei Darussalam. Produk-produk yang menjadi tarikan para pengunjung di Pavilion Negara Brunei Darussalam adalah beg-beg anyaman dari Brunei, produk-produk makanan dan minuman dan juga souvenir item. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 7 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4, manakala tiada kes berada dalam kategori 5. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menjelaskan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 kemarin. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan juga disertai oleh berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Sebanyak 686 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 134,412 kes. Dari jumlah kes baru ini, 615 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth. Manakala 71 adalah dari hasil 1,546 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Sementara itu, 1,260 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 129,230 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 4,974 kes, iaitu 98 kes aktif berada di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital, manakala 4,876 kes positif sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sehingga 30 Mac 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 61.3% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan bahawa vaksinasi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun akan dimulakan pada hari Sabtu 2 April 2022 tertakluk kepada penglihatan anak bulan Ramadan 1443 Hijrah. Jika anak bulan Ramadan nampak dilihat, vaksinasi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun akan bermula pada hari Isnin 4 April 2022. Tempahan slot bagi vaksinasi kanak-kanak berumur 5 ke 11 tahun melalui aplikasi BruHealth akan mula dibukakan pada Jumaat 1 April jam 12 tengah hari. Oleh dengan itu, orang ramai khususnya ibu bapa dan penjaga adalah diingatkan untuk membuat dan melengkapkan proses pengesahan atau authentication bagi akaun anak-anak di dalam aplikasi BruHealth dalam persediaan bagi memberikan vaksinasi tersebut. Sementara itu, Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan bahawa pengandalian pengurusan bagi talian nasihat kesihatan 148 akan berpindah di bawah talian Darussalam 123, Pusat Kebangsaan E-Kerajaan bermula esok 1 April 2022. Bermula pada tarikh tersebut, orang ramai boleh berhubung terus ke talian Darussalam 123 bagi apa jua pertanyaan mengenai COVID-19. Mana-mana panggilan yang dibuat ke talian nasihat kesihatan 148 akan disalurkan secara automatik ke talian Darussalam 123. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, sebanyak 4 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana kesemuanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Di kesempatan ini, sukacita dimaklumkan bahawa bermula 1 Ramadan 1443, sidang media harian situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam akan diadakan pada jam 2 petang setiap hari bekerja dan jam 4 petang pada setiap hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam. Pada sidang yang sama, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan Jawatankuasa Pandu COVID-19 memaklumkan mengenai pengemaskinian garis panduan bagi perkumpulan ramai dilaksanakan mulai hari ini 1 April 2022.
perkumpulan ramai adalah dibenarkan dengan kapasiti penuh di premis awam, termasuk diwan dan restoran, atau had maksima 300 orang, yakni yang mana lebih rendah. Had kapasiti penuh di premis awam adalah tertakluk kepada penjarakan fizikal dengan sekurang-kurangnya 1 meter, seperti di antara meja di restoran-restoran atau 1 meter di antara kursi bagi majlis-majlis keramaian lain. Sementara itu, had perkumpulan ramai di kediaman persendirian adalah masih lagi dikekalkan, iaitu seramai 30 orang, tidak termasuk tuan rumah. Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 juga ingin memaklumkan kepada orang ramai, khususnya pengusaha restoran dan kedai makan, bahawa penyediaan makanan secara buffet di restoran-restoran atau di rumah-rumah persendirian adalah masih tidak dibenarkan. Syarat-syarat bagi pengemaskinian garis pandu ini adalah tertakluk kepada penelitian Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di alamat www.gpm.gov.bn. 66% daripada keputusan penghakiman di semua peringkat mahkamah telah disampaikan antara 1 hingga 3 bulan di penutupan penghujahan. Berucap pada upacara pembukaan tahun Undang-Undang 2022 yang amat arif, Datuk Seri Paduka Stephen Chong, Ketua Hakim Mahkamah Besar, juga menjelaskan mengenai pengenalan arahan amalan yang telah berkuat kuasa mulai Disember 2021 tentang penggunaan mediasi sebagai penyelesaian pertikaian alternatif bagi perkara yang melibatkan pertikaian undang-undang keluarga. Upacara berlangsung kemarin di Mahkamah Besar Bandar Seri Begawan. The introduction of the practice direction aims to strengthen the court's powers in the resolution of matrimonial disputes and introduces a new judge-led approach that empowers the court to direct parties to mediation. The practice direction requires that as part of divorce proceedings, couples who had at least one child below 18 years of age must undergo mandatory court-annexed mediation. Sementara itu, Yang Berhormat Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa Peguam Negara, dalam ucapannya menyentuh mengenai perkembangan pejabat Peguam Negara PPN, termasuk perkembangan kerjaya yang akan terus menjadi keutamaan dalam rangka kerja kompetensi yang sedia ada. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datuk Perdana Menteri, Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Serta Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Upacara turut disertai lebih dari 200 orang secara dalam talian. Seramai 85 orang menerima anugerah cemerlang semasa Majlis Anugerah Cemerlang sempena Majlis Convocation University Teknologi Brunei UTB 2021. Majlis berlangsung kemarin di Dewan An-Naura, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Dari jumlah tersebut, 38 siswazah menerima anugerah cemerlang, 8 orang menerima anugerah cemerlang kaki tangan, 29 orang menerima anugerah senarai dekan, 6 orang menerima anugerah co-curricular dan 4 orang menerima anugerah projek tahun akhir terbaik dari pilihan orang ramai. Pada majlis ini, seorang siswazah menerima medal Chancellor UTB yang pertama dan seorang siswa menerima medal Naib Chancellor. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga.
Saya selalunya lebih cenderung kepada membuat nota saya sendiri yang berdasarkan daripada material-material yang diberikan oleh pensyarah-pensyarah. Untuk mencapai kejayaan ini dan memerlukan perancangan tertentu. Antaranya ialah satu, pembahagian masa atau pengurusan masa yang efektif. SMS Brunei prihatin bagi tabung anak-anak yatim memudahkan orang ramai menghulurkan derma melalui tabung anak-anak yatim di bawah kendalian Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tahun ini kutipan derma melalui SMS akan berlangsung selama 3 bulan bermula 1 April hingga 1 Julai 2022. Majlis Pelancaran SMS Brunei prihatin untuk tabung anak-anak yatim tahun 2022 dan penyerahan surat tajaan bagi program biasiswa anak yatim tahun 2022 berlangsung kemarin di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Terdahulu Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menerima penyerahan cek lebih RM200,000 yang berjaya dikumpulkan melalui kutipan derma SMS Brunei Prihatin untuk tabung anak-anak yatim pada tahun 2021. Tahun ini jumlah derma melalui SMS akan dibukakan bagi RM50 dan RM100 selain RM5, RM10, RM15 dan RM20. Inisiatif ini merupakan kerjasama di antara JAPIM, Jabatan Radio Televisyen Brunei, DST Sendirian Berhad, Progresif Sendirian Berhad dan Imagine Sendirian Berhad. Pada majlis ini, 2 orang penuntut yang terpilih bagi program Biasiswa Anak Yatim 2022 menerima surat tajaan Biasiswa Anak Yatim bagi tahun persekolahan 2021-2022. Para pengamal undang-undang khasnya para hakim, pendakwa syar'i, peguam syar'i, pegawai-pegawai mahkamah disarankan agar dapat mengadakan perbincangan secara intensif dan akademik mengenai seluruh aspek undang-undang yang berkaitan dengan mahkamah. Perkara ini ditekankan pada Majlis Perhimpunan Tahunan Mahkamah-Mahkamah Syariah tahun 2022 kemarin di Dewan Serbaguna Bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i berkata, jumlah kes yang didaftarkan dan dihadapkan ke Mahkamah Syariah bagi setiap tahun tidak semestinya akan selalu konsisten dan statik. Oleh itu, peranan dan tanggungjawab setiap warga Mahkamah Syariah adalah sangat penting, baik dari segi pengurusan kes-kes sehinggalah kepada perbicaraan dan penyelesaian kes-kes. Majlis juga diisi dengan penyampaian penghargaan bagi kaki tangan yang telah berpindah dan penyampaian anugerah penghargaan perkhidmatan Mahkamah Syariah serta ceramah khas. Mahkamah Syariah Negara Brunei Darussalam memaklumkan bahawa hakim-hakim syar'i dan pegawai-pegawai mahkamah-mahkamah syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk meruqyah anak bulan Ramadan 1443 Hijrah petang ini. Tempat-tempat tersebut ialah Bukit Agok Jerudong dan Tanjung Batu Kampung Sabun, Pekan Muara bagi daerah Brunei Muara, Bukit Ambok di daerah Tutong dan Bukit Lumut di daerah Belaib. Pengumuman 1 Ramadan bagi tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi akan disiarkan melalui Radio Televisyen Brunei sebaik sahaja hasil ruqyah diperolehi hari ini.